الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Habib Ali bin Muhammad Al-Atas Al-Sagaf. Besan sendiri pun terlupa nama. Tuan-tuan imam, para bilal, pegawai-pegawai masjid, jawatan kuasa pengelola masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dah lama kita tak berjumpa sebab Covid ni. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun Covid masih ada, tapi kita dapat berjumpa bersama-sama seperti ini pada malam ini. Alhamdulillah. Saya tahu bahawa masa selalu bercemburu dengan kita, ya? Jadi saya akan cuba menyempurnakan tausiah ini dalam masa yang ditetapkan. Dan tajuk yang saya telah pilih pada malam ini satu tajuk yang agak mudah, iaitu 4 tanda Allah sayang kepada seseorang hamba-Nya. Ada 4 tanda di mana Allah sayang kepada hamba-Nya. Setiap kali kita melakukan amal saleh, sepatutnya kita berniat dan mengharapkan supaya Allah menerima ataupun mengabulkan kita punya amal, ya? Kalau kita buat amal banyak-banyak tapi kalau Allah tidak terima, tidak guna. Jadi kita mesti berniat dan mengharapkan supaya setiap amal saleh itu yang kita lakukan dikabulkan atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah menerima amal saleh kita, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Kalau dia tidak terima, bermakna dia tidak redha dengan amal kita. Sebab setiap amal itu seperti yang kita tahu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat, ya? Itu satu hadis yang sangat masyhur, iaitu setiap amalan itu bersandar kepada niat. Jadi kalau niat kita tidak betul, maka kita tidak akan dapat ganjaran seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setiap kali kita beramal saleh dan setiap kali juga Allah menerima amal kita, maka lama-kelamaan kita diridai oleh Allah senantiasa. Bermakna kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah tentu ada beberapa perkara yang akan berlaku kepada diri kita. Jadi ada 4 tanda yang disebutkan. Yang pertama sekali, Allah akan mendorongkan kita untuk melakukan amal-amal soleh senantiasa. Apabila kita berpeluang untuk melakukan sesuatu amal soleh, maka Allah akan mendorongkan kita untuk suka melakukan amal itu. Misalnya ada Asmaul Husna pada malam ini, kita rasa suka sangat untuk hadir dan mengambil bahagian dalam majlis seperti ini. Ada majlis ilmu, kita cuba seberapa daya untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita tidak mahu meninggalkan salat, kita akan melakukan salat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kalau boleh pada awal waktu, dan kalau boleh berjamaah di masjid. Bermakna bahawa setiap amal saleh yang kita lakukan itu didorongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan sebaik-baiknya senantiasa. Kalaulah kita rasa berat nak pergi ke masjid, kalau kita rasa berat nak bersemayang berjamaah, itu ada problem.
Tapi kalau kita rasa ringan dan kita rasa puas, bila kita hadir dalam satu majlis, kita rasa sangat puas. Apabila kita membantu seseorang, kita rasa sangat puas. Apabila kita bersedekah, kita rasa sangat puas. Kalau kita salat, bukan setakat salat wajib, bukan setakat salat sunat-sunat muakkad, tapi kita lakukan sunat-sunat nafil yang lain, seperti tahajud, seperti duha, seperti witir dan sebagainya. Bermakna bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mendorongkan kita melakukan segala amal soleh yang baik-baik ini senantiasa, dan dia akan menjauhkan kita daripada maksiat. Kedua-duanya, yakni dijauhkan kita daripada maksiat dan didorongkan kita kepada melakukan perkara-perkara yang baik. Itu tanda yang pertama. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kalau misalnya Allah redha dengan kita, yakni Allah terima kita punya amal, maknanya Allah redha dengan kita. Ya, apabila Allah redha dengan kita, Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Allah itu redha dengan mereka semua. Wa radu'an, dan mereka pula redha dengan Allah. Jadi bukan setakat Allah saja redha kepada kita, tetapi kita juga redha dengan Allah. Apa maksud kita redha dengan Allah? Kita redha dengan Allah dengan segala pemberian yang diberi kepada kita, segala kurnia yang diberikan kepada kita. Kalau kita mendapat kurniaan yang baik, pemberian yang baik, kita bersyukur kepadanya. Tapi kalau kita mendapat musibah, kita terima dengan baik juga. Kita tidak komplain. Kalau kita sakit misalnya, kita tidak komplain. Kena COVID, kita tidak komplain. Ya? Kalau kita accident atau kemalangan, ya, kita tidak komplain. Kita terima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya jawapannya. Yakni kita redha dengan Allah. Kita redha dengan apa juga apa yang diberikan oleh, yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Satu, Allah redha dengan kita. Yang kedua, kita redha dengan Allah. Dua-dua mesti sesaing. Ya? Kalau tidak, tak boleh jadi. Bermakna kalau Allah saja redha dengan kita, kita tidak redha dengan Allah, tak betul. Kita kena redha dengan Allah. Ya? Kemudian, misalnya kalau seseorang itu sakit, ya? Bila orang tanya dia, apa hal, apa khabar tuan? Alhamdulillah, jawabnya. Tapi kalau kita tanya dia, apa khabar tuan? Ya Allah, ini sakit, itu sakit, ini sakit. Ini sudah komplain banyak. Bermakna dia tidak terima itu. Tapi bila dia kata Alhamdulillah, apa yang akan berlaku? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalaulah disebab sakit ini dia meninggal dunia, maka aku janji dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang mengatakan Alhamdulillah apabila dia sakit, sekiranya dia tidak mati, yakni dia sihat semula, kata Allah, aku akan gantikan darahnya dan dagingnya dengan darah dan daging yang baru, dan aku akan ampunkan segala dosanya. Bermakna kalau kita redha dengan Allah, Allah lebih sayang kepada kita. Kalau kita tidak redha dengan Allah, maka kita lebih teruk lagi sebenarnya. Nah, itu sebab yang paling penting, satu, mencari keredaan Allah, iaitu dengan melihat supaya kita didorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Yang kedua, kita pula redha dengan apa juga Allah berikan kepada kita. Ya, kalau dia berikan kita 1 juta, kita terima kasih, kita syukur. Kalau dia kenakan kita hutang 1 juta pun, kita syukur juga. Bukan komplain, tak boleh komplain gitu. Itu yang paling penting. Itu yang kedua. Baik, yang ketiga berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat masyhur, tapi mungkin kita di sini kurang masyhur nampaknya. Daripada Abdullah bin Umar, bukan Sayyidina Umar, dia Umar Amru, ya. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah adalah pada ridha ibu bapa kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Dan lagi ditambah lagi wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah adalah pada kemurkaan mak bapak kita. Maksudnya apa? Sekiranya ibu bapa kita redha dengan kita, Allah akan redha dengan kita. Tetapi sekiranya ibu bapa kita murka dengan kita, Allah murka dengan kita. Jadi bermakna bahawa ibu bapa ini sangat penting untuk kita jaga hati mereka. Kita sepatutnya jaga, bukan setakat jaga, berkhidmat dengan ibu bapa kita. Itu yang sebenarnya. Bukan buat baik saja, bukan beri wang saja, bukan bantu gitu, bantu sedikit-sedikit pergi jenguk dia apa semua. Tak. Berkhidmat dengan kita, itu yang dimaksudkan. Bila kita berkhidmat dengan ibu bapa, insya-Allah kita selamat. Abdullah bin Zubair kebetulan bapaknya wafat, yakni Zubair wafat. Bila Zubair wafat, Abdullah anaknya menangis. Jadi orang tanya, mengapa kamu menangis? Aku bukan menangis kerana bapa aku meninggal, tetapi aku menangis kerana pintu syurga telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada pintu syurga untuk aku telah ditutup. Itu sebab aku menangis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Imam Muslim, dalam Muslim, Abu Daud dan sebagainya, ceritanya seorang Yaman, seorang pemuda Yaman bergerak daripada Yaman pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apabila dia bertemu dengan Rasulullah semasa hidup, ya, seseorang itu kalau dia beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah, maka dia adalah dianggap sebagai seorang sahabat. Jadi oleh sebab itu dia datang daripada Yaman, datang ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, berbai'ah dengan Rasulullah supaya dia dapat jadi taraf sahabat. Dan dia mau berjihad dengan Allah, dengan Rasulullah, ya. Dia mau bukan setakat berjihad, tapi bersama-sama dengan Rasulullah dalam apa segala. Itu yang dia hendak. Tetapi dia tinggalkan mak bapaknya di Yaman, menangis-nangis. Mak bapaknya menangis kerana mak bapaknya sangat perlukan kepada perkhidmatan dia. Tapi dia tinggalkan ibu bapanya dan pergi jumpa Rasulullah untuk mendapat status sahabat. Apa kata Rasulullah? Kau datang sini nak jumpa aku dan tinggalkan ibu bapa kau menangis. Kalau betul kau nak syurga, balik jumpa mereka balik. Bagaimana kamu buat mereka menangis, kamu buat mereka ketawa, buat mereka bahagia. Itu yang sepatutnya yang kamu buat, bukan datang jumpa aku, dia kata Rasulullah. Bukan datang jumpa aku, tapi baliklah kamu. Kerana kalau kamu tidak balik, kamu rosak ini. Sebab kamu derhaka dengan ibu bapa kamu. Bila derhaka dengan ibu bapa kamu, maka Allah akan murka kepada kamu. Maka dia suruh balik-balik, ya? Balik-balik berjumpa dengan mak bapak kita. Itu penting. Dan kalau misalnya kita dapati, kalau kita masih lagi mempunyai ibu bapa, macam kami dah tak adalah dah tak ada ibu bapa, yang masih ada, jangan tinggalkan peluang ini. Jaga baik-baik ibu bapa, sebab itulah pintu syurga. Kemudian kalau yang tidak ada lagi, maka beberapa perkara boleh dilakukan. Misalnya bersedekah bagi pihak mereka, ya, bersedekah bagi pihak mereka, baca Al-Quran dan sebagainya. Macam-macam boleh kita buat untuk memberikan pahala kepada ibu bapa, ya, berbakti kepada ibu bapa. Itu boleh. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat,
tandanya ialah apabila ramai orang suka kepada kita. Bila ramai orang suka kepada kita, itu salah satu daripada tanda Allah juga suka kepada kita. Ya, maknanya apabila orang jumpa kita, orang cari jalan, cari peluang nak jumpa, nak bersama, nak bercakap, nak bercerembang, nak tahu, nak dengar nasihat. Itu yang dia nak. Jadi kalau orang seperti ini, ya, dia senantiasa terbuka hatinya untuk berjumpa dengan orang, terbuka hatinya untuk berbuat baik kepada orang, terbuka hatinya untuk menasihat orang dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya orang yang apabila meninggal dunia, jenazahnya dibawa, ya, dibawa oleh ramai orang. Salah satu contoh yang kita tahu, Nik Aziz, Allahyarham Nik Aziz. Apabila Nik Aziz meninggal dunia, kita dapati bahawa orang yang datang menghantarkan dia, jenazahnya begitu ramai. Itu satu daripada tanda yang dia itu adalah seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi 4 tanda yang telah saya berikan, itulah sahaja. Dan kalau jangan lupa, ingatkan ini 4 tanda ini dan cuba cari jalan untuk mendapatkan tanda-tanda ini. InsyaAllah kita akan jadi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Satu masa di dalam peperangan Khaybar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah bawa bala tentera Islam mengepung Khaybar, dia punya kota Khaybar, kota Yahudi Khaybar di Madinah. Selama selama beberapa hari, selepas hari kedua, ya, belum ada kemajuan untuk melanggar Yahudi ini. Pada hari ketiga, Rasulullah pagi itu disebut, dia kata, pada hari ini aku akan melantik seorang yang menyayangi Allah dan Allah sayang dia. Sayyidina Umar dengar saja itu, dia terjengkit-jengkit, dia harap dialah yang akan dilantik. Tapi bukan dia yang dilantik. Yang dilantik sebenarnya adalah Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi apabila Sayyidina Ali ibn Abi Talib dilantik, sebenarnya dialah yang dikatakan sebagai Allah sayang dia dan dia sayang Allah. Maka apabila dia dihantar untuk melanggar kota Khaybar pada hari itu, dia berjaya untuk memecahkan pintu kota Khaybar dan membolehkan tentera Islam masuk ke Khaybar. Ya, itu Sayyidina Ali. Itu satu contoh lagi. Dan banyak contoh lain. Jadi kita tak tahulah sebenarnya. Tapi mungkin banyak lagi contoh. Saya rasa setakat itulah. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.